Perang antara United Kingdom dan Rusia telah pun bermula. Tidak, saya tidak melebih-lebihkan. Ini bukan satu ramalan. Inilah yang diakui sendiri oleh ketua-ketua perisikan British secara terbuka sejak beberapa bulan lalu. Ketua MI5, iaitu perkhidmatan yang menjalankan kontra perisikan di dalam United Kingdom, telah menyatakan dengan jelas bahawa Rusia komited untuk menyebabkan huru-hara dan kemusnahan di jalan-jalan Britain. Ketika itu, Ketua MI6 Richard Moore daripada Perkhidmatan Britain yang setara dengan CIA dan bertanggungjawab untuk perisikan di luar negara telah menyatakan dengan lebih terus terang, perisikan Rusia, menurut kata-katanya, telah menjadi tidak waras. Dan Ketua Angkatan Tentera British mengaku dalam satu temu bual bahawa situasi sekarang ini lebih berbahaya daripada apa yang pernah saya lihat sepanjang kerjaya saya. Cuma perang ini bukanlah perang yang anda bayangkan. Ia tidak mempunyai begitu banyak. Melintasi sempadan, Ia tidak muncul dalam berita malam. Ia sedang berlaku betul-betul di bawah hidung kita secara senyap. Dan itulah sebabnya ia berjaya. Itulah sebabnya pada April 2026, United Kingdom melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka akan berlaku lagi. Selepas lebih 2 dekad disimpan, London mengeluarkan dokumen paling rahsia kerajaan British dari simpanan. Satu pelan yang, sepanjang Perang Dingin, mengandungi arahan tepat tentang bagaimana untuk menukar seluruh negara menjadi sebuah mesin perang dalam masa beberapa minggu sahaja. Namanya ialah Buku Perang Kerajaan. Dan hakikat bahawa ia kembali sekarang, pada saat ini juga, adalah pengakuan rasmi yang London cuba sembunyikan dengan apa jua cara. zaman keamanan telah berakhir. Untuk memahami apa yang sedang berlaku, anda perlu memahami satu konsep yang telah mengubah segalanya. Perang di zon kelabu. Ini adalah nama teknikal untuk sejenis konflik yang tidak berlaku secara terang-terangan. Sebaliknya, daripada menggunakan kereta kebal dan peluru berpandu, ia menggunakan sabotaj industri. Sebaliknya, daripada pengisytiharan perang, ia menggunakan drone yang menceroboh ruang udara. Sebaliknya, daripada pengeboman, ia menggunakan serangan cyber terhadap hospital, kilang terbakar di tengah malam, dan insiden yang tidak dapat dijelaskan pada rangkaian elektrik. Matlamatnya, menyebabkan kerosakan tanpa pernah melampaui batas yang boleh membenarkan tindak balas ketenteraan sebenar. Dan ia berkesan. Ia berkesan sehingga Rusia menjadikannya senjata utama Rusia terhadap Eropah. Dan angka-angkanya sangat menakutkan. Menurut data yang dikumpulkan oleh firma perunding risiko Dragonfly, hanya pada tahun 2025, serangan hibrid yang disyaki dilakukan oleh Rusia di wilayah Eropah telah pun melebihi pada bulan Oktober jumlah keseluruhan yang berlaku sepanjang tahun 2024. Pada bulan September 2025, berlaku insiden terburuk setakat ini. Gerombolan drone Rusia telah terbang melintasi Poland. Pesawat tentera Rusia menceroboh ruang udara Estonia, Romania, Denmark dan Norway pada tempoh yang sama. Itulah saat di mana NATO dan Rusia hampir berdepan secara langsung sejak Perang Dingin. Tetapi, memandangkan tiada satu pun insiden itu secara berasingan, iaitu tidak cukup serius untuk membenarkan tindak balas ketenteraan, Eropah akhirnya hanya membuat bantahan. Sekarang, jika itu adalah peraturan di seluruh Eropah, apa agaknya yang sedang berlaku di negara yang paling menentang Putin secara terbuka sejak 2022? Kisah yang paling sinematik dalam konflik baru ini bermula pada hari Khamis, 9 April 2026. Setiausaha Pertahanan Britain, John Healey, mengadakan sidang media kecemasan di Downing Street, ibu pejabat kerajaan Britain. Dia masuk dengan sut gelap, tali leher yang sederhana dan mula bercakap dengan suara yang terkawal seperti seseorang yang tahu dia akan membuat pendedahan yang menggemparkan. Saya mendedahkan butiran operasi ketenteraan terbaru yang dijalankan oleh Rusia. Dan dengan berbuat demikian, saya melakukan ini untuk mendedahkan aktiviti berterusan Rusia yang mengancam kita di United Kingdom dan untuk menonjolkan kesiapsiagaan kita yang berterusan untuk bertindak balas.
Healy memberitahu bahawa selama lebih dari sebulan, 3 kapal selam Rusia telah beroperasi secara senyap di bawah perairan sejuk Atlantik Utara di utara United Kingdom. Salah satu daripadanya ialah Akula, sebuah kapal selam serangan nuklear antara yang terbesar dimiliki oleh Rusia. Tetapi, menurut risikan British, Akula itu hanyalah umpan sahaja. Sasaran sebenar operasi itu adalah 2 yang lain. 2 yang lain ialah kapal selam dari unit Rusia yang dipanggil GUDI, yaitu Direktorat Utama Penyelidikan Perairan Dalam. Tapi nama itu hanyalah kedok semata-mata. Secara praktikal, kapal selam ini hanya mempunyai satu fungsi, seperti yang dinyatakan oleh Healy dengan kata-kata mudah, memetakan infrastruktur bawah laut semasa waktu aman dan mensabotasnya semasa konflik. Dan awak tahu apa yang mereka sedang petakkan? Kabel. Kabel dasar laut. Kabel gentian optik yang terletak di dasar lautan menghubungkan United Kingdom dengan seluruh dunia dan, percayalah, 99% daripada semua komunikasi antarabangsa di planet ini melalui kabel-kabel ini. Perbualan anda di WhatsApp, transaksi perbankan anda, panggilan video anda, semua kandungan internet, semuanya. Jika kabel-kabel ini dipotong, United Kingdom bukan sahaja kehilangan akses kepada internet, malah kehilangan akses kepada sistem keuangan global, komunikasi ketenteraan, dan juga fungsi asas ekonomi moden itu sendiri. Operasi United Kingdom untuk mengekori pihak Rusia adalah sangat besar. Terdapat 450 jam penerbangan oleh pesawat rondaan, beribu-ribu batu nautika dilalui oleh sebuah fregat British dan sekutu Norway, serta 500 anggota tentara British. Terlibat siang dan malam selama berminggu-minggu dalam keadaan yang Healy sendiri gambarkan. Amat mencabar dan berbahaya. Dan apabila pihak Rusia akhirnya berundur, menteri itu sengaja menyampaikan satu mesej secara terbuka. Secara terus terang, tanpa berselindung. Sambil memandang ke arah kamera, beliau berkata, "Kepada Presiden Putin, saya ingin katakan, kami nampak Anda. Kami nampak aktiviti Anda terhadap kabel dan saluran pipe kami, dan sebarang cubaan untuk merosakkannya tidak akan diterima dan akan membawa akibat yang serius." Ini adalah jenis ayat yang 5 tahun lalu akan kedengaran seperti skrip film. Hari ini ia adalah kenyataan rasmi kerajaan Britain, tetapi kapal selam Guernsey hanyalah salah satu senjata dalam peperangan ini. Yang satu lagi adalah bertentangan sepenuhnya dengan mereka. Ia tidak menelan belanja berbilion-bilion, tidak memerlukan latihan ketenteraan, tidak memerlukan teknologi rahsia. Dan justru kerana itu, mungkin ia lebih berbahaya lagi. Pada Oktober 2025, seorang hakim British telah menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun kepada seorang pemuda bernama Dylan Earl berumur 21 tahun. Earl bukan seorang perisik, tidak mempunyai latihan ketenteraan, bukan orang Rusia, dia hanyalah seorang pengedar dadah kecil dari kawasan tengah England yang hidup tidak berpuas hati dengan kehidupannya. Dia mencari, menurut kata-katanya sendiri, kepada seorang pakar psikiatri. Satu permulaan baru. Dia menemui permulaan baru itu melalui satu saluran tanpa nama di Telegram yang dipanggil Private Bot. Saluran ini yang dikawal oleh operatif yang berkaitan dengan kumpulan Wagner, yaitu milisia upahan Rusia yang terkenal, mengajak orang Eropah untuk menyertai penentangan terhadap sekutu Ukraine. Kontraknya mudah, misi dibayar dengan mata wang kripto, tanpa wajah, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Earl setuju. Dia menerima 5.000 euro dalam bentuk kripto. Dan pada bulan Mac 2024, dia dan seorang rakan Subahad membakar sebuah gudang di timur London. Gudang itu milik sepasang suami istri dari Ukraine yang menghantar terminal Starlink kepada askar-askar di Ukraine. Kerugian melebihi 1 juta pound. Dan disinilah titik yang mengubah segalanya. Earl bukanlah satu-satunya case. Dia adalah sebahagian daripada satu corak. Satu corak yang dipanggil oleh perisikan barat sebagai Uber untuk sabotaj. Daripada melatih ejen profesional selama bertahun-tahun, Rusia kini hanya mengupah pihak luar untuk melakukan kerja kotor itu. Rusia merekrut penjenayah murahan melalui Telegram, membayar dengan kripto dan kemudian lenyap. Jika individu itu ditangkap, Rusia menafikan segala-galanya.
Jika berjaya, tiada siapa dapat membuktikan siapa yang mengarahkan. Menurut Institut Kajian Strategik British, lebih daripada 50 perbuatan sabotaj di Eropah antara 2022 dan pertengahan 2025 mengikuti corak yang sama. Terdapat kebakaran di pusat membeli belah di Warsaw, kebakaran bas di Prague, serangan ke atas pusat logistik yang tersebar di seluruh benua. Semuanya diatur melalui mesej di Telegram, dilaksanakan oleh penjenayah tempatan, dibayar dengan mata wang digital. Tetapi di sinilah kisah ini menjadi benar-benar menakutkan. Kerana perang yang tidak kelihatan ini bukan sahaja menyerang gudang-gudang tanpa nama di timur London, ia sedang sampai ke peringkat tertinggi kerajaan Britain. Menurut satu laporan terbaru daripada Royal United Services Institute, pusat penyelidikan pertahanan yang paling dihormati di United Kingdom, hartanah yang berkaitan dengan Perdana Menteri Keir Starmer sendiri telah menjadi sasaran kebakaran yang disyaki mempunyai kaitan dengan Rusia. Diplomat Rusia telah dikesan cuba memasuki kawasan larangan di Parlimen Britain. Dan saluran Telegram yang mempunyai kaitan dengan Rusia telah didapati menghasut penduduk London untuk melakukan serangan ganas terhadap masjid. Satu cubaan menurut risikan Britain untuk membakar fabrik sosial negara dari dalam keluar. Dan apabila United Kingdom cuba bertindak balas, cuba menunjukkan kekuatan, menunjukkan bahawa mereka tidak akan lagi menerima perkara ini secara pasif, hasilnya amat memalukan. Pada 26 Mac 2026, Perdana Menteri Keir Starmer membuat satu pengumuman yang bombastik. Beliau mengisytiharkan bahawa tentera laut diraja British mulai hari itu diberi kuasa untuk menaiki dan merampas kapal tangki minyak Rusia dari apa yang dipanggil armada hantu. Rangkaian lebih daripada 1,000 kapal lama tanpa bendera yang jelas itu digunakan oleh Rusia untuk menjual minyak sambil mengelak daripada sekatan barat. Ia adalah satu tindakan yang agresif. Ia adalah satu tindak balas. Ia adalah satu mesej. Dan awak tahu apa yang berlaku selepas itu? Tiada apa-apa. Betul-betul tiada apa-apa. Dalam minggu-minggu berikutnya, beberapa kapal tangki minyak Rusia melintasi Selat Inggris dengan tenang. Salah satu daripadanya diiringi oleh sebuah fregat tentera laut Rusia yang dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal. Dan anda tahu apa yang tentera laut British mampu hantar untuk mengiringi? Hanya sebuah kapal tangki bantuan biasa, tanpa persenjataan, tanpa keupayaan ofensif. Seorang wartawan dari Akhbar Daily Telegraph yang membuat liputan terpaksa menyewa sebuah bot nelayan sepanjang 12 meter untuk merakam kerana tiada satu pun kapal tentera laut British yang tersedia. Peguam negara British Lord Hermer telah memberi amaran bahawa operasi itu mungkin melanggar undang-undang maritim antarabangsa. Maksudnya, United Kingdom memberi kebenaran secara terbuka, tetapi secara dalaman mereka menghentikan segala-galanya. Tiada kapal Rusia yang dirampas. Tiada muatan yang dirampas. Tiada apa-apa. Tapi yang paling teruk bukanlah operasi yang gagal itu. Yang paling teruk adalah reaksi itu. Seluruh dunia mula ketawa. Donald Trump dalam satu temu bual memanggil armada British sebagai mainan. Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth secara terbuka mengejek tentera laut diraja British yang besar dan berkuasa. Dan di London, jeneral-jeneral British mula mengakui secara senyap-senyap apa yang telah mereka cuba sembunyikan selama bertahun-tahun. Tentera darat United Kingdom kini berada pada saiz paling kecil dalam 200 tahun terakhir. Dan tentera laut British yang pernah menguasai lautan dunia selama 3 abad kini tidak mampu menutup selat mereka sendiri. Dan disinilah terletaknya masalahnya. Kerana United Kingdom telah menghabiskan 30 tahun terakhir memotong bajet pertahanan, menjual peralatan ketenteraan sebagai besi buruk, menutup pangkalan dan memberhentikan askar. Golongan elit British percaya dengan keyakinan hampir seperti agama bahawa keamanan adalah keadaan akhir bagi manusia. Ia adalah satu perkiraan. Dan seperti yang anda mungkin sudah sedar, itu adalah satu perkiraan yang salah. Dan disinilah kita sampai kepada buku perang yang kami sebutkan pada permulaan tadi. Kerana memang dalam konteks inilah, kapal selam mengintip kabel, penjenayah direkrut melalui telegram,
Perdana Menteri dengan rumah terbakar, tentera laut dihina, bahawa Ketua Angkatan Tentera British, Marsial Udara Richard Knighton, akhirnya membuat pengumuman itu. Dalam satu persidangan pertahanan di London pada April 2026, beliau mengesahkan buku perang akan kembali. Dokumen ini telah dicipta semasa Perang Dunia Pertama dan sentiasa dikemaskini sehingga kejatuhan Kesatuan Soviet. Ia mempunyai 16 bab dan menerangkan dengan ketepatan yang sangat teliti bagaimana untuk menukar seluruh United Kingdom, bandar-bandar, kilang-kilang, hospital, sistem komunikasi, semuanya daripada sebuah masyarakat awam yang aman kepada sebuah masyarakat dalam peperangan total dalam masa sehingga 28 hari. Tetapi versi lama Perang Dingin itu ditulis dengan memikirkan hanya dua ancaman, pencerobohan Soviet dan perang nuklear. Manakala versi baru yang sedang ditulis pada saat ini perlu berdepan dengan musuh yang menyerang dengan cara yang tiada siapa sangka pada tahun 1989. Kabel dasar laut dipotong, rangkaian elektrik digodam, penagih dadah direkrut melalui telegram, drone menceroboh ruang udara Eropah, dan maklumat palsu merebak di media sosial bagai api marak. Knighton merumuskan perubahan ini dalam satu ayat yang akan menjadi tajuk utama selama bertahun-tahun. Strategi British bukan lagi pertahanan, kini ia adalah ketahanan. Dan ketahanan, menurut beliau, memerlukan penglibatan seluruh masyarakat, bukan hanya tentera. Ia memang cantik di atas kertas, tetapi ada masalah kerana melibatkan seluruh masyarakat. Memerlukan sumber. Dan United Kingdom selepas 30 tahun memotong bajet pertahanan, kini berada dalam kedudukan yang sangat teruk untuk bermula sekarang. Nombor-nombornya sangat mengejutkan. Untuk anda mendapat gambaran, tentera darat British kini hanya mempunyai 70,000 askar sepenuh masa. Itu adalah saiz paling kecil dalam lebih 200 tahun. Tentera laut British, seperti yang telah kita lihat, hampir tidak mampu meronda perairan mereka sendiri. Dan bajet pertahanan yang sedang dinaikkan secara berperingkat akan mencapai 3.5% daripada KDNK menjelang 2035. Peningkatan terbesar sejak Perang Dingin. Tetapi ia hanya benar-benar mula masuk ke dalam perbendaharaan bermula dari 2027. Dan di sinilah kita sampai kepada soalan yang membuat para General British berasa seram sejuk. Soalan yang tidak lagi boleh diabaikan oleh sesiapa pun di London. Adakah sempat untuk membina semula sebuah tentera darat yang telah dimusnahkan selama 3 dekad sebelum musuh benar-benar memutuskan untuk menyerang? United Kingdom sudah ketinggalan. Dan dalam kata-kata Ketua Angkatan Tentera sendiri, Eropah kini akan menanggung derita. Mungkin perubahan sebenar bukan pada kapal selam atau undang-undang, tetapi dalam pemikiran manusia. Sepanjang hidup kita dibesarkan dengan mempercayai bahawa keamanan adalah keadaan semula jadi sesuatu perkara dan peperangan, ia adalah pengecualian. Tidak lagi. Pada Januari 2026, para saintis dari Buletin Saintis Atom meletakkan jam kiamat pada 85 saat sebelum tengah malam. Itulah titik paling hampir dengan pengakhiran yang pernah dicatat oleh jam ini sepanjang sejarahnya. Lebih dekat berbanding semasa krisis peluru berpandu di Kuba. Lebih dekat daripada bila-bila sebelum ini. Dan apa yang sedang dilakukan oleh United Kingdom sekarang bukanlah reaksi terpencil daripada sebuah pulau Eropah yang bimbang. Ini adalah tanda bahawa seluruh tamadun menyedari bahawa era aman yang selesa telah berakhir. Apa yang akan datang selepas ini, tiada siapa yang tahu. Tetapi United Kingdom akhirnya telah sedar. Sekarang saya ingin tahu apa pendapat anda. Adakah anda percaya bahawa perang yang tidak kelihatan ini akan menjadi perang terbuka antara United Kingdom dan Rusia dalam beberapa tahun akan datang? Atau adakah semua ini akan terus berada di zon kelabu seperti yang kita lihat sekarang? Komen di bawah apa yang anda fikirkan. Jika anda suka video ini dan ingin terus memahami apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir dunia, tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan. Jumpa lagi pada video seterusnya.